Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi kita pada kelas yang kedua. Saya ingatkan sekali lagi ya, kelas matematik adalah pada hari Isnin, Selasa dan Rabu, masa 2 petang hingga 3:30 petang. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan sambung lagi. Kita akan tengok untuk hari ini ialah apakah hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Sebenarnya kamu sudah belajar kan pada minggu lepas apakah yang dimaksudkan dengan ubahan langsung. Ingat balik ya, ubahan langsung bila satu kuantiti itu meningkat, satu lagi kuantiti juga akan meningkat dengan kadar yang sama, atau sebaliknya, kalau salah satu tu berkurang, kuantiti yang satu lagi juga akan berkurang dengan kadar yang sama. Maksudnya kalau kurang separuh pun kurang separuh, meningkat 2 kali ganda, kuantiti satu lagi juga meningkat 2 kali ganda. Jadi hari ini kita akan belajar cara kita nak tentukan sama ada kuantiti yang diberi itu ubahan langsung ataupun tidak. Okey, baik. Seperti mana yang cikgu cakap sebelum ini, untuk ubahan langsung, contoh Y berubah secara langsung dengan X. Kita boleh tulis begini kan, Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Sebenarnya untuk ubahan langsung simbol ini, kita boleh hilangkan dia. Kita ganti dengan sama dengan dan letak huruf K. Okey, baik. Tengok sini ya, contoh. Okey, kita ganti di sini. Jadi Y sama dengan KX. Okay, KX. Begitu. Maksudnya, daripada persamaan ataupun daripada hubungan ubahan langsung, kita sudah boleh buat formula. Maksudnya, bila ada sama dengan ni, maksudnya formula. Kita boleh cipta formula. Di sinilah bagaimana saintis banyak mengeluarkan formula-formula. Saintis ataupun ahli matematik lah mengeluarkan formula-formula datangnya daripada hubungan itulah. Okey, baik. Jadi, kita boleh tulis beginilah. Y sama dengan KX. K ni apa sebenarnya? K ni sebenarnya yang tadilah kadar yang sama. Ini sebenarnya adalah kita panggil pemalar. Pemalar ni maksudnya nilai yang tetap. Sentiasa tetap. Tak berubah. Ni ya, pemalar. Sudah ditulis di sini. Maksudnya daripada sini kan, daripada hubungan kita boleh tukar kepada bentuk persamaan. Okey. Baik, bolehkah kita tahu nilai pemalar ni? Bolehkah? Sebenarnya bolehlah sebab dia sudah ada formula. Nak tahu K kan? Jadi kita pindah sajalah pergi bawah. Jadi K sama dengan Y per X. Maksudnya untuk ubahan langsung, kamu boleh kira nilai pemalarnya, iaitu kuantiti Y bahagi dengan kuantiti X. Sentiasa sama, tak akan berubah. Contoh di sini, kamu boleh tengok di sini. Contoh dia buat, Y1 bahagi X1 sama dengan Y. Kenapa sama? Sebab nilainya sentiasa sama semuanya. Kalau 5, 5 lah semuanya. Okey. Sebenarnya, kamu sudah belajar persamaan garis lurus. Kalau kamu ingat baliklah, maksud dia 4 ke 3 ke 2 ke 1. Yang begini kan, ingat lagi kan ni, persamaan ini. Y sama dengan MX tambah C. Nampak kan ni, M ni apa sebenarnya ni? Ingat balik graf kamu. Ini Y, ini X. Ini. Ni. Garis lurus kan? Melalui kosong. Okey. Sebenarnya M di sini merujuk kepada kecerunan graf, iaitu M, kalau kamu kira Y per X. Ini apakah sama? M dengan K. Sebenarnya nilai yang tetap kecerunan. Ini datang dari situlah, di sini ya, nampak ni. Kecurunannya Y per X sama dengan K. Sama saja. Sebenarnya yang persamaan garis lurus tu, dan bagaimana saintis dapat keluarkan kecurunannya, dia ambil di sebelah inilah Y bahagi dengan X, maka dapatlah nilai M. Yang penting graf itu mesti lalu asalan lah. Kalau bukan lalu asalan ataupun kosong-kosong ni, itu bukan ubahan langsung sebenarnya. Ada lagi ubahan yang lain lah, maksudnya begitu. Okey, baik, kita tengok contoh yang seterusnya.
Bagaimana pula kalau kuantiti itu ada kuasanya? Contohnya ada X kuasa 1, X kuasa 2 ke, X kuasa 3 ke. Adakah dia berubah? Sebenarnya sama saja. Kamu boleh buat sama je. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 contoh. Ataupun mungkin X kuasa setengah. X kuasa setengah ni sebenarnya sama je begini. Punca kuasa 2. X. Kalau X kuasa 1/3 sebenarnya sama dengan punca kuasa 3x. Jangan takutlah. Sama saja. Okey. Kalau datanglah kuasa 3 ke, punca kuasa ke, tiada masalah. Just kamu tulis apa? Y. Ganti apa tadi cikgu cakap? Ini dengan sama dengan K. K. Lepas tu letak X kuasa 2. Okey lah. Tiada masalah. Sama saja. Kalau ada punca, contoh Y berkadar terus dengan X kuasa 1/3. Contoh, kuasa 1/3. Kuasa pecahan. Tak ada masalah. Y, okay, sama dengan K. Okay, lepas tu X 1/3. Sama je, tak ada masalah. Okay, boleh kan? Ada kuasa ke? Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Tengok contoh. Okay, kita tengok contoh. Sebuah kereta mainan, okey, bergerak dengan keadaan pegun. Okey, jarak ni bagilah datanya masa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, jarak 14, 28. Okey, ini soalannya. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T. Ada dua soalan ni. Okey, ini ataupun Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Ada dua benda, T dengan T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Kalau anda kata dia ubah secara langsung, tulislah tadi. Simbol tadi kan, ubahan. Okey, baik, kita tengok contoh. Penyelesaian. Okey, bagaimana nak tahu itu adalah ubahan langsung ataupun tidak? Kita cari nilai pemalar. Cari pemalar. Pemalar tadi ingat lagi ke apa? Nilai K kan? Cari pemalar. Kalau nilai K, maksudnya kalau kamu cari K, semua nilainya sama semua, maksudnya apa? Itu hubungannya adalah ubahan lah langsung. Kalau tak sama, itu bukan hubungan langsung lah. Okey, baik, kita tengok contoh. Kita ambil yang pertama dahulu. Y dengan T. Okey, Y dengan T. Okey, ingat balik kan? Y dengan T. Kita tulis dia punya hubungan. Macam mana? Y hubungan langsung, hubungan langsung dengan T. Kita ambil Y sama dengan KT. Jadi K, ini andaian kita buat. K sama dengan Y per T. Okay. Jadi kita bahagilah Y bahagi T. Y kita bahagi dengan T. Okay. Jadi contoh sini kita bahagi. Nampak kan ni? Okay, kita kena buat semua. Y bagi T. Y di sini contoh Y-nya 14. Kita bahagi dengan 2. 14 bagi 2. Dapat 7. Ambil lagi. 28 bahagi 4. 42 bagi 6. 56 bagi 8. 70 bagi 10. 84 bagi 12. Kenapa Y per T? Sebab memang rumusnya di sini kan. Kita sudah buat ni. K-nya adalah Y bahagi T. Jadi tak bolehlah T bagi Y. Y bagi T. Jadi semua dapat berapa ni? 7 kan? Okey. Kalau semua sama, kan pemalar tadi sama. Kalau pemalar tu sama, bermaksud ubahan langsung. Jadi jawapannya, inilah. Y berubah secara langsung dengan T kerana Y per T ialah pemalar. Maka ini dia punya hubungan. Hubungannya inilah. Okey. Y hubungan langsung dengan T. Itu hubungannya. Kalau soalan minta tulislah. Okey, baik, seterusnya. Ini soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, T kuasa 2. Bagaimana pula dengan T kuasa 2? Okey, cikgu padam. Cikgu padam dulu semua ini. Okey. Okey. Untuk T kuasa 2 pun samalah. Andaian kita buat contoh. Okey, contohlah kita buat dahulu. Kita cari pemalar andaian kita kan. Andai kata kita kata T ni
ubah langsung juga. Jadi Y, okey, contoh Y dengan T kuasa 2 kan. Okey, sama juga Y ini ganti dengan KT. KT kuasa 2. Jadi K sama dengan dipindah jadi Y per T kuasa 2. Maksudnya kita cari Y bahagi masa kuasa 2. Okey, jadi kita buatlah kotak seterusnya. Nampak sini. Y per T kuasa 2. Okey, Y contoh Y di sini ialah 14 kan. Ni 14. Okey, 14. Okey, masa tetap 2. Cuma sini ada kuasa 2. Sini juga mesti kuasa 2. Semua kuasa 2. Nampak tu kuasa 2. Ambil kalkulator kena tekanlah masa nak kira ni. Okey, bila kita kira contohnya 14 bagi 2 kuasa 2, kita dapat 3.50. 28 bahagi 4 kuasa 2, 1.75. Nampak kan ni? Semua ni tidak sama. Bila tidak sama bermaksud Y tidak berubah. Nampak kan ni? Tidak berubah. Tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Kerana Y per T kuasa 2 bukan formular. Okey, jadi tak boleh tulislah hubungan. Maksudnya ini hubungan ni tak ngam lah. Salah lah. Cuma kita buat andaian saja. Okey, kita nak buktikan kan. Sama ada dia sama ada bersama ini ubahan langsung ataupun tidak. Okey, baik, seterusnya. Okey, ini cara yang pertama tadi kita kira formular. Bagaimana pula dengan cara yang kedua? Cara yang kedua ialah kita juga boleh plot graf. Kita boleh lukis graf. Ingat balik, kalau graf ubah langsung mestilah melalui kosong kan ni. Kalau lalu kosong, ini ubah langsung. Kalau tak lalu kosong, itu bukan ubahan langsung. Okey, baik. Contoh, dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Okey, contoh di sini, dia bagi data, kita ambil kita graf, kita plot. Maka dia keluar begini. Okey, bila dia keluar begini, graf itu contohlah 0.4, sini kan 0.4 ni di atas ni. Okey, kita plot lagi 0.8, 2, okey sini 1.2, 2.5. Okey, contoh kita ambil pembaris, kita garis. Okey. Dia tak lalu kosong, sepatutnya di sini kan. Tak lalu kosong. Bila tak lalu kosong bermaksud Y tidak berubah secara langsung dengan X. Ini bukan. Okey, sebab dia tak lalu kosong. Bagaimana pula dengan soalan B? Okey, soalan B dia bagi 2, 3, 4, 5, 8. Okey, kita plot grafnya, tengok. Kosong. Okey, kita terus. Dia bagi 2, contoh sinilah 2, 8. Okey, contoh sini kan datanya 2, 8. Contohlah. Okey, sudah dibagi, dia plot sudah cantik. Okey, ngam-ngam, lalu kosong, asalan, kosong, kosong. Bila lalu kosong, kosong, ini ubahan langsung. Okey, jadi berkadar langsung ataupun Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, cuma yang ni dia minta X kuasa 2 kan. Untuk soalan ini, sebenarnya dia kena kuasa 2 kan. Maksudnya graf ini, okey, dia kata dengan X kuasa 2 ataupun tidak. Maksudnya untuk kamu plot ni, dia akan jadi beginilah. Ini X saja kan. Maksudnya untuk plot nanti kamu akan buat X ini akan jadi 4 lah. 2 kuasa 2 jadi 4. 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16, 5 kuasa 2, 25. Okey, sebab itulah dia punya datanya begini. Okey, 25. Sorry tak nampak tadi, tak perasan X kuasa 2. 25, seterusnya kalau X tu 16. Okey, di sini 16. Okey, 16, 32. Okey. 18, sini 18, 9, sorry, 9, 18, 9, okey, 18 di sini ya. Seterusnya adalah 4, sebab tu dah dekat dengan 5, 4, 8. Ini contohlah kalau soalan tu minta kamu plot graf, jadi kena hati-hatilah tengok dia punya boleh ubah itu, ataupun kuantitinya, sama ada kuasa 2 ataupun kuasa 3, seterusnya. Okey, sudah ada di sini ya, dia buat. Okey, baik. Okey, cikgu akan tunjuk dahulu contoh. Ini latihkan diri, latihan lah 1.1b. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembalik ubah. Okey. X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. Okay, kita ambil soalan yang pertama dahululah. Dengan X dulu. Okey, selesai satu-satulah. Yang kedua barulah kita buat X kuasa
3. Ada 2 soalan lah. Okey. Baik. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, kita cuba yang pertama dahulu, Y dengan X. Okey, Y dengan X. Kita buat kan. Okey. Y dengan X. Contohlah, kita anggap dia ubahan langsung dulu. Jadi Y sama dengan KX. Kita cuba. Jadi K sama dengan Y per X. Jadi Y per X. Jadi cuba di sini. Okay, kita buatlah Y bahagi X. Begitu. Y bagi X. Jadi tulislah siap-siap. 2.5 bahagi 1. Berapa dapat? Okey, 25 bagi 1, 2.5 lah kan. Okey. Baik, seterusnya 5 bagi 2. Buatlah semua. Okey, 5 bagi 2, 2.5 juga. Okey, seterusnya 7.5 bagi 3. Sama juga, 2.5. Okey, seterusnya 10 bagi 4 pun dapat 2.5. 12.5 bahagi 5 pun dapat 2.5. Okey, kita tengok sini. Semua sama. Okey, bila semua sama, jawapannya ialah okey, Y berubah secara langsung. Okey. Satu lagi, tuliskan hubungan. Jadi hubungannya kita tulislah di sini. Apa? Y hubungan langsung dengan X. Okey, betul. Okey, boleh kan? Okey, yang kedua. Kita jawab yang kedua. Okey, kita cuba jawab yang kedua. Nama dia padam dulu. Okey. Untuk yang kedua. Okey, dia kata dengan X kuasa 3. Dia sama juga kalau dengan contoh kita buat andaian Y dengan X kuasa 3. Okey, kita buatlah Y. Tak ni K kan? Okey, K X kuasa 3. Jadi K sama dengan Y per X kuasa 3. Andaian kita buat ni perubahan langsung lah. Okey. Jadi K, Y per X kuasa 3. Jadi buatlah di sini. Y per X kuasa 3. Begitu. Buat kan? Jadi samalah Y per X kuasa 3. Jadi kena kira lah. Contoh di sini Y 2.5 bahagi 1 kuasa 3. Jadi itulah jawapan berapa. Contoh di sini 2.5 jugalah. Sebab dia 1 kuasa 3 kan. Okey. Hati-hati. Y dahulu 5 bahagi 2 kuasa 3. Okey. Kita dapat 0.625. 0.625. Okey. Bagi lagi. Berapa lagi? 7.5. 7.5 kita bahagi dengan 3 kuasa 3. Kita dapat 0.28. 0.28. Okey, seterusnya ada lagi berapa? 10. 10 bahagi dengan 4 kuasa 3. Buat sampai habis. 0.16. Contoh. Seterusnya 12.5. 12.5 bahagi dengan 5 kuasa 3. Okey, kita dapat 0.04. Contoh. Okey, cuba kita tengok di sini. Okey, tak sama kan? Nampak ni? Semua berbeza-beza. Bila semua pemahalan yang tidak sama, bermaksud tidak berubah secara langsung. Jadi jawapannya Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey, baik. Jadi, cikgu harap kamu boleh cuba latihan kendiri 1.1b pada hari ini. Cuba buat sebaik mungkin dan boleh hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.